Panggilan pemasangan mandatori, sistem pengesanan udara tercemar dan penapisan udara lapisan yang berkesan pada pesawat penumpang. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah menyatakan udara tercemar bukan isu keselamatan penerbangan. Kualiti udara di jet pesawat penumpang adalah sama atau lebih baik berbanding di persekitaran dalam bangunan biasa, dan pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan kajian menunjukkan udara kabin sama atau lebih baik berbanding udara di pejabat dan di rumah. Dalam keadaan yang jarang berlaku, sesetengah isu mekanikal boleh menyebabkan asap memasuki kabin. Sejak awal perjalanan udara global, penerbangan sentiasa berusaha untuk menambah baik keselamatan penerbangan dan menjadikan perjalanan udara selamat menerusi teknologi baru dan analisa kejadian dan kemalangan. Industri penerbangan sering menemui penyelesaian baru bagi mengatasi kekurangan serta mengurangkan risiko pada anak kapal dan mereka yang melakukan perjalanan. Teknologi seperti radar cuaca dan pendaratan automatik, sistem amaran jarak darat, sistem pengelakan pelagaran, sistem pengesanan dan amaran ricih angin melalui udara. Semenjak 1911, pintu kokpit diperkuat dan dikunci baru, dan sejak kehilangan penerbangan Malaysia MH370, pengawasan bergantung automatik siaran ADS-B telah diperkenalkan bagi membantu mengesan pesawat dalam masa nyata. Ini hanyalah beberapa daripada pelbagai langkah yang diambil sepanjang beberapa dekad oleh industri aeroangkasa bagi menambah baik keselamatan perdagangan. Walau bagaimanapun, penerbangan masih mempunyai kelemahan perangai. Masalah yang telah wujud sejak awal zaman jet, falsafah reka bentuk yang menyulitkan, masalah berkaitan dengan cara udara untuk bernafas diberikan ke kebanyakan pesawat. Sistem yang dikenali sebagai udara lepasan kerana ia lepasan daripada bahagian pemapatan mesin. Udara lepasan akan tercemar dalam pelbagai tahap dengan minyak enjin yang dipanaskan sebagai fungsi reka bentuk sistem, dan kerana udara ini tidak disaring, ini menimbulkan risiko keselamatan kesihatan serta risiko keselamatan penerbangan ke atas anak kapal dan penumpang. Laporan keselamatan penerbangan awal yang berkaitan dengan udara yang tercemar bermula pada awal tahun 1950-an di dalam pesawat tentera. Saya mengalami penglihatan yang kabur, berasa mual dan pening. Saya tidak mengingati jika terdapat bau yang pelik atau tidak menyenangkan, mahupun merasakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Pihak tentera segera mengarahkan semua juruterbang untuk menggunakan topeng oksigen bagi mengurangkan masalah tersebut. Pada pesawat awam, skala masalah dilindungi selama beberapa dekad oleh asap rokok sehingga larangan merokok di dalam pesawat diperkenalkan pada akhir 1980-an, awal 1990-an. Sejak itu, jumlah kejadian udara tercemar yang dilaporkan telah meningkat dengan pesat sama seperti masalah keselamatan penerbangan yang dilaporkan. Saya menanggalkan alat penegaran dengan pantas mengambil topeng oksigen dan memakainya. Saya tidak begitu ingat bagaimana saya melakukannya. Itu adalah perkara terakhir yang boleh saya lakukan secara fizikal kerana saya kini boleh dikatakan lumpuh. Saya tidak boleh bergerak, saya tidak boleh mengangkat tangan saya selepas itu. Ketua Kawaselia Penerbangan Australia KASA 2 dekad yang lalu mengakui masalah tersebut. Tidak ada keraguan bahawa semua pesawat dari masa ke semasa mengalami asap di dalam pesawat. Saya rasa yang kita telah mencerminkan secara tepat bahawa ini adalah ciri reka bentuk sistem penyaman udara di dalam pesawat yang menjujurkan udara dari enjin, dan ada masanya enjin bocor. Saya mula menyedari terdapat dokumen yang menunjukkan bahawa Wan memang butuhkan tangan sebagai ganti menutup mulut terhadap kecacatan pesawat yang menghasilkan wasap beracun. Dokumen pertama bertajuk Perjanjian dan bertarikh 3 September 1993. Asap mula keluar dari unit penyaman udara dan seseorang berkata, "Oh, ada asap," dan orang mula menjadi cemas. Dan seluruh kabin diselubungi asap dengan pantas sehingga mereka tahu itu adalah perkara yang serius. Anak kapal ketakutan. Anda boleh lihat mereka takut. Dalam 25 tahun kebelakangan ini, Jabatan Kemalangan telah membuat hampir 50 cadangan dan penemuan yang berkaitan dengan kejadian udara yang tercemar di lebih belasan negara di seluruh dunia. Ini termasuk pengenalan sistem peringatan udara tercemar yang sering diabaikan oleh pengawas selia. Mengapa? ICAO telah mengeluarkan garis panduan latihan mengurangkan kesan negatif terhadap keselamatan penerbangan.
Dan Mahkamah Tinggi Australia telah menetapkan kedudukan undang-undang yang sangat jelas tentang pendedahan. 18 tahun adalah masa yang lama untuk menerima keadilan. Kini saya tahu bahawa itu adalah kesalahan reka bentuk pesawat ini. Saya harap masalah ini dapat diperbaiki untuk menghentikan anak kapal dan penumpang membahayakan kesihatan mereka. Mahkamah Tinggi Australia menerima bahawa menghidu minyak adalah berbahaya. Ia tidak sepatutnya berlaku. Dan juruterbang pada hari ini boleh memberitahu anda suhu di dalam kabin pesawat, suhu di luar pesawat, tetapi tidak ada apa-apa untuk memantau kualiti udara yang mereka dan orang-orang di dalam pesawat bernafas. Saya adalah bekas juruterbang syarikat penerbangan dan saya telah menyiasat masalah udara yang tercemar selama hampir 25 tahun. Saya mempunyai PhD dan MSc tentang masalah ini dan saya adalah penyiasat kemalangan udara yang berkelayakan. Pengawal selia penerbangan, pengeluar pesawat dan syarikat penerbangan telah melakukan dan terus melakukan sebaik mungkin untuk menunda mengambil tindakan yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah ini. Mereka takut dengan isu liability dan mereka mengabaikan bukti yang menunjukkan dengan jelas bahawa ini adalah risiko kesihatan dan keselamatan penerbangan yang perlu diselesaikan. Berapa banyak lagi anak kapal yang akan menjadi cacat atau kurang upaya sebelum industri menyelesaikan masalah ini? Daripada menyelesaikan masalah, mereka sekadar menjalankan lebih banyak penyelidikan dengan tujuan hanya untuk menunda tindakan yang sesuai bagi memenuhi penapis dan sensor pada pesawat dan menjaga orang. Penggila minyak telah menjelaskan dengan terang-terangan mengapa minyak yang dipanaskan ini tidak sepatutnya disedut, tetapi pesawat tidak mempunyai sistem amaran udara yang tercemar, mengabaikan cadangan penyiasat kemalangan udara, mengabaikan amaran pengeluar minyak, mengabaikan juruterbang yang menjadi cacat dan kurang upaya, mengabaikan laporan dan penemuan ilmiah pakar dan membiarkan penumpang dan anak kapal terus terdedah adalah satu perbuatan yang sangat cuai. Ini menyebabkan lebih banyak tindakan undang-undang, meningkatkan lagi kos penyelenggaraan dan lebih banyak laporan negatif dan akhbar bagi industri yang bergantung pada kepercayaan masyarakat asas bahawa perjalanan udara adalah selamat untuk semua orang termasuk yang belum lahir. Yang tidak kita ketahui adalah kesan pendedahan kepada bayi yang belum lahir. Perkara ini belum begitu dikaji. Kajian tentang di mana pendedahan boleh menyebabkan masalah teruk dalam perkembangan janin. Dan kita tahu sebahagian yang keluar dari minyak enjin ini boleh mempengaruhi perkembangan janin. Dan itu bukan sesuatu yang anda mahukan kepada anak anda yang belum lahir. Sudah tiba masanya untuk industri penerbangan, pembuat dasar dan organisasi buruh untuk bekerjasama bagi memberi mandat kepada pengenalan sistem amaran dan sistem penyaringan lengkap udara kabin. Jika anda masih merasa curiga tentang udara tercemar, lihat saya. Dulu saya seorang juruterbang syarikat penerbangan. Saya terbang selama 20 tahun dan kini saya tidak lagi terbang disebabkan udara yang tercemar. Majikan terakhir saya menamatkan perkhidmatan saya dengan surat yang menyatakan kami tidak lagi dapat menjamin persekitaran tempat kerja yang selamat untuk anda dan itu merujuk kepada udara di dalam pesawat. Maka secara realiti, jika ia tidak selamat untuk saya, bagaimana ia boleh selamat untuk anda? Semua anak kapal dan penumpang layak menghirup udara bersih. Sudah tiba masanya untuk memasang sensor yang berkesan dan sistem penepasan udara jujur pada pesawat jet penumpang. Termaklum penerbangan dan perubahan permintaan, industri mempunyai masa cukup lama untuk memperbaiki masalah itu.